أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر لنا ولا تعسر على أمرنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengemukakan suatu firman-Nya dalam surah Yasin. Suratul Yasin iaitu surah juzuk yang ke-23 dalam susunan Al-Quranul Karim. Ianya berada dalam surah yang ke-36 dalam susunan Al-Quranul Karim. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sila rujuk pada ayat yang ke-66. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. صدق الله العظيم. Maha benar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikurniakan masa dan juga kesempatan masa pada waktu kita ini. Mudah-mudahan dengan kebaikan, mudah-mudahan dengan kerahmatan, mudah-mudahan dengan maghfirah, mudah-mudahan dengan pengampunan Allah itu, senantiasa kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Moga-moga kita terpilih untuk memasuki syurga Allah subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Baik, kita meneruskan pengajian kita ini, kalau tak silap saya, pada muka surat 47 yang berada dalam ketiga di bawah, yang ketiga daripada perenggan yang terakhir. Ketiga berada dalam perenggan yang terakhir. Kita hari ini insya-Allah kita akan memulakan, iaitu yang namanya untuk pengajian kita ini dalam menyelusuri yang namanya perkataan sirat. Perkataan sirat, iaitu kita dah membahaskan dalam 7 bulan yang lalu. 7 bulan yang lalu itu kita dah membahaskan tentang sirat, iaitu yang namanya perkataan-perkataan ditimbang, yang berkaitan tentang kebaikan ataupun kejahatan. Yang dulunya lagi kita dah bentangkan dengan perkataan al-mizan. Sebelum tu lagi kita dah
untuk memperbahaskan perkataan huru-hara dalam keadaan mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tajuknya kita hari ini iaitu tajuk yang terakhir. Tajuk yang terakhir iaitu keadaan kita di padang mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kata pengarang kitab, Allahumma anfa'na bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Yang mula-mula meniti daripada kalangan Rasul itu ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula meniti daripada kalangan umat itu adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ketika mana kita berada dalam keadaan situasi yang mencemaskan, sama ada kita ni berkeuntungan ke ataupun yang tidak berkeuntungan, masing-masing kena melintas sirat al-mustaqim. Sirat al-mustaqim. Saya mendapatkan satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kitab As-Sahih, kitab As-Sahih At-Tirmizi, iaitu kitabnya jilid yang ke-17. Kitabnya 17, jilid yang ke-17. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iaitu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala yudha'u sirat ala siwa'in jahannam mithlul haddi sayf murhamin mudkhalu mazillah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diriwayatkan daripada seorang sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang namanya baginda Sayyidina Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Siapakah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini? Siapakah penama yang namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Baik. Saya menggunakan kitab yang satu lagi, iaitu yang syarah Al-Wafi. Syarah daripada Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, yang ditulis kitabnya itu Ad-Doktor Al-Mustafa Al-Bugha, iaitu apakah yang namanya, iaitu yang namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Katanya iaitu seorang sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dianya di antara kalangan orang-orang yang menerima dakwah baginda Nabi Muhammad seawal-awal keadaan ketika itu berjalan, iaitu yang namanya dakwah bisirri. Dakwah yang namanya sorok-sorok dulu. Dakwah ketika yang namanya sorok-sorok, iaitu ketika 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Baik. Ketika itu diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya salah seorang sahabat, iaitu 6 orang. Daripada 6 orang, iaitu yang namanya memeluk agama Islam, iaitu agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Digelarkan mereka itu yang namanya As-Sabiqin Al-Awwalin. As-Sabiqin Al-Awwalin. Orang-orang yang baru menerima agama Islam, dalam keadaan orang yang terawal menerima ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ceritanya apa dia? Ceritanya Abdullah bin Mas'ud ini,
Dianya seorang orang tua. Dianya seorang orang tua. Dia ni ketika dah memeluk agama Islam, dia dalam 1 bulan ataupun 2 bulan, dia dah menjaharkan ataupun dia dah, orang kata apa, dah menjahar, apa menjahar, dah menyuarakan pendapatnya itu, iaitu dia melantangkan bacaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tunjuk dekat orang, dianya dah Islam dah. Dianya sudah Islam dah. Betapa beraninya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Dianya terlibat dalam beberapa, iaitu dalam peperangan, siri peperangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dia terlibat secara langsung, iaitu yang namanya Badar Al-Kubra. Badar Al-Kubra. Dan yang kedua iaitu perjanjian Bai'atur Ridwan. Dan keseluruhan lagi sehingga dia tu wafat. Ianya seorang merendah diri. Ianya seorang yang merendah diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sanggup untuk nak menjadi khadam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa khadam dia? Dia khidmat apa dia? Dia berkhidmat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah baginda Nabi dia tension, dia akan penyimpan kepada rahsia-rahsia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia penyimpan yang boleh dipercayai oleh baginda Nabi Muhammad. Satu je ke? Satu tugas tak cukup. Dianya iaitu yang namanya setiap kali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlukan siwak ataupun buruh gigi lah, dianya akan minta kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu akan siwak baginda Nabi. Kalau Nabi perlu siwak, dia akan memberikan siwak baginda Nabi Muhammad. Cukup tak? Tak cukup lagi. Iaitu dianya membekalkan yang namanya sepatu baginda Nabi Muhammad, penjaga sepatu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda Nabi nak keluar daripada salah satu tempat ni, dia akan sediakan slipernya, sliper kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budaya orang Arab, kalau dianya nak memasuki masjid, kita tak boleh tinggal sliper dekat luar. Jadi kita kena kibah-kibahkan, kita kena sangkut ataupun kita kena kapit di ketiak kita ni, kita bawa sama-sama daripada orang kata daripada luar masjid ke dalam masjid. Kalau tinggal luar, Jahannam. Jahannam. Betul lah, Jahannam. Sebab itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dianya ada tukang penjaga dia. Siapa dia? Iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan juga cukup tak? Yang ketiga, kepribadiannya, iaitu dia menyediakan air wuduk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita dah kenal Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat daripada riwayat Sahih At-Tirmizi? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihantarkan titi ataupun jambatan besi di atas belakang neraka Jahannam, lalu atasnya oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian hingga orang-orang kafir pun
melaluinya, di atas itu, iaitu atas titi yang sangat-sangat licin dan halus. Ianya seumpama tajam mata pedang dan juga lebih halus daripada rambut. Dan tersangat-sangat licinnya itu boleh jadi ia akan tergelincir ke bawah dan langsung dia masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 sifat, iaitu yang namanya sirat ini apa dia? Iaitu yang namanya dia lebih tajam daripada mata pedang. Dianya lebih tajam daripada mata pedang. Yang kedua, iaitu yang lebih halus daripada sang rambut. Rambut ni pun kira halus dah. Rambut ni pun dah kira halus dah. Betul lah? Betul dah. Yang ketiga, iaitu dia lebih licin daripada sabun. Dia licin daripada sabun. Yang pertama, iaitu yang namanya dia tajam daripada mata pedang pisau. Yang kedua, iaitu dia halus daripada sang rambut. Yang ketiga, iaitu dia kemungkinan dia akan tergelincir hendak melaluinya. 3 benda ni, iaitu yang namanya sirat al-mustaqim. Baik. Berapakah perjalanan yang dihuraikan oleh pengarang-pengarang kitab yang terdahulu, iaitu daripada Syekh Al-Imam Al-Mujahid. Al-Imam Al-Mujahid. Kalau mengikut pandangan Sayyidina, mengikut Al-Imam Al-Mujahid, iaitu dia melibatkan ada 3 perkataan di sini. Menaiki, mendatar, menurun. Naik, mendatar, menurun. Ada 3 istilah. Kalau dinaikkan itu, dah naik pun 3,000 tahun, 3,000 tahun, 3,000 tahun. Iaitu memakan masa semacam 9,000 tahun perjalanan di akhirat kelak nanti. Al-Imam Al-Mujahid berkata, iaitu dia namakan untuk naik, mendatar, menurun. Naik saja cukup hanya perkiraan 3,000 tahun perjalanan, ditambah mendatar 3,000 tahun dan menurun 3,000 tahun juga. Iaitu kita kumpulkan 3,000 tambah 3,000 dah tambah 3,000, menjadikan jumlahnya 9,000 tahun perjalanan nisbah kepada akhirat. Betul lah? Betul lah? Berkata Al-Imam Ad-Dhahak. Al-Imam Ad-Dhahak. Al-Imam Ad-Dhahak ini, dianya memberikan penjelasan, iaitu yang namanya, minta maaf, Al-Imam Fudail bin Iyad. Al-Imam Fudail bin Iyad. Dia menyatakan, naik sahaja. Paling-paling kurang 15,000 tahun perjalanan kita di akhirat kelak nanti. Mendatar sahaja, iaitu yang namanya 15,000 tahun, dan menurun sahaja 15,000 tahun. 15,000, 15,000, 15,000. Kalikan berapa ribu tahun? 45,000 kan? 45,000 tahun perjalanan nisbah di akhirat kelak nanti. Allahu Akbar. Al-Imam Al-Mujahid, iaitu dianya pernah menuntut dengan sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina siapa nama sepupu Nabi tu? Sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali dah.
selain itu. Sayyidina Abbas, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia menuntut dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata pengarang kitab, iaitu di sirat itu ada penyangkutnya dan pengailnya. Jadi yang akan menyangkutnya sesiapa yang disuruh sangkut. Allahu akbar. Ada penyangkut, ada pengail dia. Iaitu kata salah seorang daripada kitab ini, iaitu Al-Imam Al-Mujahid Ad-Dhahak, alaihil kalalib minan nar yakhtafu biha fayamsiku yahwi fiha wa masri'u. Di atasnya ada beberapa besi penyangkut daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, disambarkan dengannya akan dia kepada orang-orang yang berdosa dengan disangkutkan cangkukkan itu. Jadi jatuhnya dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Penerangan itu bersesuaian kita dengan apa nama kitab kita, kitab At-Tazkirah, masuk dengan kitab ini yang iaitu kitab Imam At-Tirmizi, Abu Isa At-Tirmizi. Allahu akbar. Kita ni kalau boleh selamat, kena selamatkan diri. Kita ni ada kesempatan masa. Saya kata dah hari tu. Kita ada kesempatan masa. Kalau yang belum bertaubat, kena bertaubat. Kita ada buat salah, kena kita minta ampun maaf. Kita ada buat salah silap, kita kena bertaubat dengan taubat nasuha. Kita ni bagaikan kita ni ada beberapa yang orang kata apa, nak menempuh tak berapa alam lagi ni. Kita nak menempuh alam ini seketika saja. Kalau boleh kita ni insafi diri kita ni, boleh untuk nak orang kata apa, nak berakhlak mulia dengan orang ramai. Berakhlak mulia dengan orang ramai. Baik. Sementara orang-orang mukmin yang terlepas itu pulang kepada haudun, iaitu qalam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalam pula. Kita lepas dah daripada yang namanya Sirat Al-Mustaqim. Kalau kita dah lepas daripada Sirat Al-Mustaqim, kita akan jumpa yang namanya, kata pengarang kitab, iaitu yang namanya qalam, iaitu haudun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bolehkah orang-orang yang selain daripada orang Islam minum telaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke? Adakah mereka yang tidak Islam pun boleh minum ke? Tidak boleh minum sama sekali. Berkata baginda Sayyidatina Asma radhiyallahu anhu, anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu yang namanya Asma binti Abi Bakrin, iaitu kakak kepada baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Baik, apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ana 'alal haudi ana antaziru min yuraddu alayya fayu'khazu bin nasi min duni fa aqulu ummati 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 فيقول لا تدري مشوا على القهقرة. قال الابن أبو مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا على نفتنا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام البخاري.
daripada Sayyidatina Asma radhiyallahu anha, iaitu dia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabdanya ia, ketika aku sedang berdiri di tepi telagaku, iaitu telaga apa? Telaga, iaitu telaga Al-Kautsar. Nabi dah menjangkakan dia. Nabi sedang berdiri ketika tu. Ketika tu Nabi sedang berdiri. Baik. Iaitu pada hari kiamat itu nanti, sambil menunggu-menunggu umat-umatku yang datang untuk meminum airku ini. Airku ini. Nabi bangga. Kerana ramai umat-umat Nabi boleh minum daripada telaga Al-Kautsar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tiba-tiba datang daripada malaikat itu, iaitu menahan orang-orang yang ditahan sampaiku di sisi aku, di telaga aku ni. Kamu tak boleh masuk untuk minum air telaga aku. Air telaga aku. Siapa dia? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad, bukankah mereka itu adalah umat aku itu? Nabi nak backup kita. Nak backup kita. Sedangkan mereka adalah umatku itu nanti. Umat aku suatu hari nanti. Nak kena backup lah. Baik. Kata malaikat yang menghalang itu, maka dikatakan orang-orang kepadaku itu, ya benar, tetapi engkau tidak mengetahui bahawa mereka itu telah kembali ke belakang itu, yang namanya sesudah murtad dan meninggalkan ajaran kamu sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang murtad no entry. Yang kedua, orang-orang yang meninggalkan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam no entry juga. Dua orang yang kita maklum bahawasanya kita ni kena jauh daripada sifat-sifat yang namanya sifat murtad ataupun sifat keluar daripada Islam, iaitu meninggalkan. Yang kedua, yang meninggalkan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua puak je. Confirm tidak boleh merasai seteguk yang namanya telaga Al-Kautsar, iaitu yang namanya haudun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naya kita. Naya sangat-sangat. Ianya tidak akan merasakan kehausan buat selama-lamanya. Semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berpeluang untuk minum air telaga yang mulia ini. Seteguk je, confirm tidak akan dahaga selama-lamanya. Allahu Akbar. Seteguk je. Seteguk saja. Baik. Apa kata pengarang kitab? Lalu meminumkan akan hilanglah dahaganya buat selama-lamanya. Air telaga tersebut lebih putih daripada susu dan lebih sedap baunya daripada haruman kasturi. Baik. Seterusnya, bukan itu sahaja, bahkan airnya lebih manis daripada manisan madu. Dituangkan airnya daripada sungai Al-Kautsar yang nampak terbuka selama sebulan perjalanan. Dan panjangnya dan begitu juga pendeknya 4 persegi, dan dia di sekeliling
dapati cerik-cerik seumpama bilangan bintang-bintang di langit. Allahu Akbar. Dia punya, orang kata apa, kenikmatan untuk ni. Telaga ini luasnya beribu-ribu kilometer dan gelasnya lebih banyak dan sebilangan bintang-bintang yang berada di langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelbagai manisan yang kita akan rasa untuk yang namanya telaga Al-Kausar, iaitu haudun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, terdapat ada beberapa khilaf daripada ulama bahawasanya haudun Nabi itu selepas sirat dan sebelumnya, dan setiapnya diihtimalkan, ditanggungkan sehingga diihtimalkan pada kedua-duanya. Ada ulama yang menghuraikan ianya sebelum daripada sirat kita boleh minum dulu dan kita akan melintas. Ada yang kedua, dianya ihtimal sebelumnya itu kalau kita boleh minum sebelum kita melintas titian sirat mustaqim, kita minum dulu. Baik. Kemudian alhamdulillah, masya-Allah, sedang orang-orang yang terlepas bebas meniti itu mandi pula di Sungai Hayat namanya. Baik. Sungai Hayat ni kita nak cerita dalam kitab Sunan At-Tirmizi ada tak sebut pada Sungai Hayat, iaitu jilid yang ke-18, iaitu pada 109. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'azzibun nas min ahli tauhid finnar hatta yakuna fiha humaman. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diazab sebahagian orang, iaitu yang namanya orang ahli tauhid, tauhid, ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dia menjadikan ianya arang. Dia menjadi arang. Baik. Kita ni ada menisbahkan ada dua kelompok golongan. Ada orang yang tauhid, orang yang mulia. Ada orang yang tauhid yang melakukan kesalahan dan juga dosa. Orang yang melakukan kebaikan, dia langsung diterima dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Orang yang kedua ni ahli tauhid juga. Betul, dianya ahli tauhid juga, dan juga dianya ada beberapa kesalahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianya tersangkut daripada al-mizan. Dia ada tersangkut daripada bentuk al-mizan. Baik. Apa jadi? Iaitu orang-orang yang orang kata apa? Yang sangkut daripada perkara tauhid tu, dianya akan memasuki neraka Allah terlebih dahulu. Betul, dia kalangan tauhid. Tapi ada sedikit sebanyak dosa dia tidak dan untuk nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Apa jadi? Iaitu hatta yakuna fiha humaman, iaitu dianya dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu dia jadi sebentuk yang namanya bagaikan arang. Kalau arang ni maksudnya macam mana? Kotor, sangat-sangat kotor. Kata baginda Nabi Muhammad terusnya,
thumma tudrikumul rahmah fayukhrajun nar wa yutrahu 'alal abwabal jannah. Kemudian dia mendapati rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nabi memberikan dia syafaat. Ahli kalangan tauhid, walaupun dianya ada kesalahan-kesalahan yang perlu diazab, satu masa nanti akan dikeluarkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala menuju ke syurga Allah. Wa yatrahunal 'alal abwabil jannah, dan dia dicampakkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala fayarishu 'alaihimul jannah ma'a fayanbitu kama yumbitul ghasai fil humalatil sailu thumma yudkhilul jannah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ketika mana dia ahli syurga Allah yang telah masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, depa ni akan siram dulu. Baik, kata pengarang kitab, iaitu airnya air apa? Air hayat. Air namanya air hayat. Fayanbitu kama tumbitul ghasai fil humalati saila, iaitu seumpama mereka itu akan tumbuh, yang tumbuhnya seumpama orang-orang yang baik. Dia daripada orang kata apa, yang menjadi arang, selepas tu disiram oleh puak-puak syurga Allah Subhanahu wa taala, langsung dia membuahkan hasil, iaitu fayambituna. Kemudian dia ditumbuhkan apa namanya? Ditumbuhkan, dianya menjadi, kotoran dia telah hilang. Kama yambitul ghasai, iaitu yang namanya, sampailah dia yang nama bersih kembali daripada neraka nak masuk syurga. Allahnya itu nak masuk syurganya kena orang kata apa, berpakaian mewah. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, iaitu yang namanya summa yudkhalun jannah, iaitu sedangkan ianya masuk kepada syurga Allah Subhanahu wa taala selepas dia dimandikan, dituangkan, iaitu yang namanya air hayat. Air hayat. Allahu akbar. Kembali semula ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Habis kan? Apabila keluar dan naik daripada mandinya itu, maka teralihlah, berubah rupanya menjadi comel-loteh, lalu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Allahu akbar. Ceritanya kita hidup dalam keadaan Islam, kita kena mati dalam keadaan Islam juga. Kena mati dalam keadaan Islam juga. Kalau kita ni mati dalam keadaan apa jua sekalipun, mau kita akan mati dalam keadaan Islam. Semoga kita akan terus sahabat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita nanti akan mati. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mati dalam keadaan yang kita Islamnya yang membela agama Islam itu sendiri, insya-Allah. Baik. Alhamdulillah, kita dah sama-sama mempelajari, iaitu keadaan
manusia yang terakhir keadaan manusia di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kemudian kita akan masuk pada muka surat yang ke-49 nanti pada bulan akan datang, pada bulan 11 insya-Allah, iaitu kitanya akan menempuh perkara yang umur yang kelima, iaitu apa dia? Nanti kita akan huraikan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أعلم بالصواب.